الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. صدق الله العظيم. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelum ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat akan langit-langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan pada takdirnya, pada sifat qudrah wal iradah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang al-mizan, keadilan. Dan kata ulama, al-mizan juga dikaitkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kita yang telah diturunkan Al-Quran kepada kita, alla tataghaw fil mizan, iaitu jangan sama sekali dia melampaui batas tentang neraca itu. Maknanya berkaitan dengan perundangan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Allah, iaitu Al-Quran. Disebabkan umat-umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana telah meninggalkan kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu adanya Yahudi Nasrani yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh dengan dua kitab syariat, iaitu kitab Taurat dan juga kitab Injil. Pada zaman yang terakhir ini mereka mengkaji semula, lalu mereka mengkaitkan bahawasanya perjanjian lama itu dikaitkan dengan kitab Taurat, manakala perjanjian baru itu dikaitkan dengan kitab Injil. Walaupun begitu, mereka tidak menamakan lagi pada hari ini dengan kitab Taurat dan juga Injil, tapi mereka menamai dengan nama-nama yang lain, kecuali di antara mereka yang berpegang dengan ajaran-ajaran lama yang disebut sebagai Ortodok. Dan begitu juga sebahagian di antara mereka mengkaitkan nama itu dikekalkan disebabkan secara tradisi saja. Maknanya kalau disebut di antara mereka disebut Injil, itu nama sebagai nama tradisi dan bukan namanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Itu oleh kerana itu kebanyakan mereka mengubah, tidak disebut dengan Injil. Injil itu sendiri bukan dalam bahasa Arab, tapi ada dalam Quran Al-Karim dengan nama Injil. Lalu mereka sendiri bukan berbangsa Arab, maka mereka mengubah dengan nama yang difahami di antara mereka, kecuali di antara Kristian yang Arab. Kristian Arab ini bukan keturunan, tapi asalnya mereka adalah orang yang bukan Arab, cuma berduduk tinggal di negara Arab sehingga beranak pinak mereka, sehingga mereka mahir dan fasih bahasa Arab, sehingga mereka nak mengekalkan nama Injil. Tapi apabila kita bertanya mereka tentang apa maksud Injil, ta'rif yang diberikan mereka tidak sama seperti mana apa yang difahami dalam Islam. Mereka juga menyebut Injil, tetapi ta'rif pada Injil itu sendiri berlainan dengan apa yang kita ta'rifkan dalam Islam. Dari sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, disebut sebagai kitab samawi, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi wasallam dalam usia Nabi Isa alaihi wasallam 30 sampai ke 33 tahun. Cuma dia sekali turun saja.
Dan kitab Injil ini turun bukan dengan mushaf, bukan dengan buku, bukan dengan kitab, tapi dia turun adalah satu wahyu. Sehingga wahyu itu tersimpan dalam hati Nabi Isa AS. Lalu apabila Nabi Isa AS pun berbicara, menyampaikan akan kitab tersebut, lalu mesti ada satu dua orang yang menjadi juru tulis dia. Walaupun begitu, dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama kita berfatwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada lagi risalah kitab Injil yang sempurna di atas muka bumi. Bahkan kata guru saya bahawasanya tidak ada lagi risalah yang sempurna melainkan penulisan-penulisan yang dinisbahkan saja. Bila dinisbahkan, maka dia tidak menjadi kitab samawi, kitab asal. Seperti mana Quran yang kita baca daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas tidak ditokok tambah, tidak dikurangi. Tetapi dalam kitab Injil itu telah diubah. Makna Nabi Isa AS menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya untuk umatnya. Bila sampai kepada umatnya, maka perubahan pada penulisan itu wujud. Seperti mana juga kalau sekiranya Quran yang kita baca, kalimah tu ditambah, kalimah ni dibuang, maka tak menjadi Al-Quran lagi. Jadi itulah keadaan Injil, begitu juga berkaitan dengan Taurat. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita alla tataghaw fil mizan, jangan sampai mengubah isi kandungannya Al-Quran seperti mana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani telah mengubahnya dengan mengikut daripada nafsu syahwat mereka dan pemikiran-pemikiran mereka. Itu yang dimaksudkan alla tataghaw, agar mereka tidak tataghaw, makna melampaui batas atas kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana juga yang difirmankan oleh Allah, wa kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha demikianlah telah diturunkan kepadamu ya Muhammad agar kau membacakan, menyampaikan seperti mana umat-umat dulu pun diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah nabinya, rasulnya bacakan kitab mereka, maka mesti berpedomankan kitab tersebut. Litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaik, iaitu agar kau membacakan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Wahum yakfuruna birrahman, akan tapi mereka mengkufuri Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud mengkufurinya Allah Subhanahu Wa Taala? Yang disifati dengan zat yang maha pemurah, iaitu bagi mereka bahawasanya ini bukan satu kitab yang perlu menjadi rujukan utama dalam perundangan kehidupan. Itu yang dimaksudkan mereka mengkufuri Ar-Rahman. Sedangkan semuanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua dengan sifat Ar-Rahman Allah, seperti mana Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala mulai Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Tetapi orang-orang Yahudi Nasrani mereka tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ar-Rahman, kecuali di kalangan mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan alla tataghaw fil mizan. Al-mizan dinisbahkan balik kepada perundangan. Rujukan ini melalui Al-Quranul Karim. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitulah jangan kamu melampau batas atas perundangan itu sendiri. Dan kalau sekiranya ada hukum hakam dalam Islam, maka juga jangan kamu melampau batas dalam melaksanakan hukum hakam tersebut. Adakah hukum hakam itu boleh berubah? Ya, tak kala mana seseorang itu mahu menghukum dengan cara berdendam. Dia dengan satu dendam dan dia mempunyai kuasa untuk menghukum, lalu dia akan menghukum dengan cara ditambah dengan kedendamannya. Seperti mana satu hukum yang mungkin pada hukumnya itu mungkin
Kita kata contoh setahun, oleh kerana rasa dendamnya maka dia meletakkan 10 tahun. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini juga berkaitan dengan muamalah. Muamalah ni sesama kita. Seperti mana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dulu. Ini cerita awal-awal Islam di Madinah. Bagi mereka, orang Islam ni adalah orang baru muncul di Madinah. Sebab sebelum itu ekonomi perdagangan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Lalu muncul pula orang Islam berduduk tinggal di situ, dan Rasulullah SAW jadi ketua di Madinah. Menyebabkan mereka iri hati. Lalu ada di antara mereka yang masih musyrik pun ada, yang belum Islam. Ada yang mati kafir, ada juga yang akhirnya masuk Islam. Kemudian setelah mereka masuk Islam, oleh kerana iman mereka tidak mantap, mereka tahu ni orang luar yang baru masuk ke Madinah, dan mereka yang berniaga itu adalah orang Madinah, tapi dia telah masuk Islam. Tetapi oleh kerana bagi mereka yang datang ini, muhajirin ini, seolah-olah macam orang yang nak buat satu kesibukan di Madinah, orang baru. Lalu bila sahaja sahabat Rasulullah di kalangan muhajirin pergi ke pasar, jadi apabila mereka beli seperti mana gandum, kurma, jadi ditakar, maknanya ditimbang. Tapi oleh kerana ini orang-orang luar, maka mereka tidak akan timbang atau pusukat dengan cara yang betul. Ini awal-awal Islam di Madinah dulu. Lalu kata Abdullah bin Abbas, Allah tataghaw fil mizan, diberi contoh pada hukum hakam tadi. Maknanya praktikal pada hukum hakam tu berlaku. Yakni apabila kamu di antara kamu berniaga, lalu kamu diminta untuk timbang, menyukat gandumnya, kurmanya dan benda-benda yang lain yang boleh disukat, maka janganlah kamu tataghaw fil mizan, maknanya melampau dalam timbangan kamu, sukatan kamu. Sehingga disebutkan dalam tafsir, kalau sekiranya contohlah kita kata saya mahu 1 kilo, maka dia akan sengaja timbang, tidak akan cukupnya 1 kilo. Mereka buat dalam 1-2 tahun, padahal mereka telah masuk Islam. Mereka ambil kesempatan atau orang-orang muhajirin. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nas yastawfun. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi mereka yang tidak betul pada timbangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai wail, maknanya celaka usahalah orang tu. Lalu dibacakan ayat ini, permulaan surah Al-Mutaffifin di pasar. Baca beberapa kali, akhirnya mereka pun bertobat kepada Allah. Mereka pun beriman dengan ayat Quran. Lalu akhirnya mereka pun kembali menyukat dengan timbangan yang betul. Itu salah satu dikaitkan Allah tataghaw fil mizan. Ini menunjukkan pada praktikal salah satu daripada hukum hakam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi akan neraca itu. Lalu kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata bahawasanya ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir ayat. Zahir ayat yang dimasukkan mudah untuk difahami bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu, sekiranya kamu seorang yang berniaga, yang menjual, maka hendaklah kamu sukat, kamu timbang dengan secara adil. Maknanya menunjukkan bahawasanya lakukanlah secara lurus, maknanya betul-betul dalam timbangan kamu, seperti mana yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian lagi ulama-ulama menyatakan, sekiranya seseorang yang menimbang itu adalah orang yang beriman, maka hendaklah ditimbang dengan
hati dan jiwanya, kerana yang membeli ni adalah seorang yang beriman juga. Seseorang yang membeli adalah seorang yang beriman, seorang yang menjual adalah seorang yang beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menambah barakah orang yang membeli dan juga orang yang menjual. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan jual beli di antara orang-orang mukmin sangat kita kata sangat menariklah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi barakah bagi mereka yang membeli dan juga yang menjual. Seperti mana contoh, sekiranya sebab mereka dah kembali menjadi orang yang beriman, sekiranya seseorang yang mahu membeli, dia kata, saya mahu gandum ini 1 kilo. Lalu yang menjual adalah seorang mukmin, dia akan timbang lebih daripada 1 kilo dan lebihannya adalah 1 sedekah. Lalu ditanya, berapakah harga sekilo? Dia kata RM10. Lalu orang yang membeli akan menyedekahkan, ambil RM12, RM2 ini sebagai sedekah. Itu berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Itu dia, seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW, hendaklah orang yang menjual, hendaklah orang yang memberi adanya sedekah, kerana dia akan menambah barakah atas apa yang dibeli dan apa yang dijual. Itu yang pada zaman Rasulullah SAW, ekonomi Islam di Madinah semakin naik, ekonomi orang Yahudi semakin jatuh. Di Madinah yang menguasai jual beli itu adalah orang Yahudi. Mereka membina banyak pasar. Datang sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi telah menaikkan harga kalau kita yang membelinya. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, jika begitu kita buatlah pasar kita, sikit-sikitlah, kecil. Akhirnya berjaya. Yang pandai buat pasar adalah Abdurrahman bin Auf. Dia asalnya jual di luar pasar, di luar pasar Yahudi juga. Lama-lama orang dah tak beli, tak berminat di pasar Yahudi, sehingga pasar Yahudi tutup. Lalu orang beralih ke pasar Islam lebih adil, disebabkan kita beriman dengan Al-Quran, disebabkan Al-Quran memberi keseimbangan pada fitrah manusia. Sebab fitrah manusia, dia tidak mahu dikhianati, dia mahukan kejujuran. Itu adalah fitrah pada manusia. Apabila lari daripada itu semua, maka menyebabkan keseimbangan itu tidak wujud lagi, maka wujudnya pula akan sifat zalim di dalamnya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi barakah sekiranya adanya sifat zalim di dalamnya dan bertentangan dengan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dalam ayat ni, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebut wa aqimul wazna bil adli? Sebab al-adli itu lebih pada Arabiah, tapi bil qisti, dia asalnya adalah bahasa Romawi. Al-qist itu asalnya bahasa Romawi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih guna pakai bahasa ini disebabkan pada ketika itu, pada kefahaman orang Arab lebih masyhur dengan bil qist. Maknanya berkaitan dengan duniawi lebih pada bil qist, tapi kalau berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan ibadah, lebih pada bil adli. Oleh kerana itu, salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala al-adl dan bukannya al-qist. Begitu. Jadi maksudnya, apabila ada muamalah sesama kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih guna bil qist. Al-qist adalah keseimbangan dan juga menunjukkan kepada keadilan. Tetap juga al-adli, yakni keadilan. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mendidik, dia terbiah, dia turunkan ayat Quran yang kebiasaan apa yang ada, apa yang difahami pada masyarakat pada ketika itu. Itu kaedahnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Quran kepada kita, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah, Ar-Rahmanu 'allama al-Quran. Begitu caranya Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita.
Sebahagian lagi kata ulama-ulama bil qist ini juga menunjukkan bahawa melaksanakannya mengikut pada waktunya. Maknanya kalau sekiranya menimbang, maka kembali balik pada timbangan pada sukatannya. Jadi di sini perintah Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya secara umum ada sesuatu yang mana adanya perjanjian muamalah seseorang dengan seseorang, maka hendaklah dia melaksanakan akan perjanjian itu mengikut pada waktunya. Ini dalil menunjukkan Islam mengajar pada disiplinnya. Islam mengajar agar semuanya hidup dalam keadaan adanya kejujuran, sehingga tidak adanya mengkhianati di antara satu sama lain, tidak ada menzalimi antara satu sama lain. Dengan ayat ini juga bil qist. Apabila kita berjanji bahawa sekian, maka hendaklah kita tunaikan janji tersebut. Makna berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tukhsirul mizan, dan janganlah kamu mengurangi akan neraca al-mizan itu. Maksudnya kembali balik, kalau sekiranya kamu menimbang, kamu menyukat, maka jangan kamu kurangi. Ini menunjukkan kata ulama, tidak mengapa seseorang melebihkan timbangan agar dia mendapat pahala tambahan dengan apa yang dia lakukan. Tetapi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada menguranginya. Ini penafsiran secara maksurah. Maksurah ni apa yang diriwayatkan oleh ulama-ulama tafsir melalui riwayat-riwayat. Dari sudut penafsiran bil ra'yi, tabaqat pada penafsiran yang kedua, dia lebih umum dan lebih luas. Penafsiran saya yang pertama ni kembali balik pada hujah dan dalil apa yang berlaku ketika mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Pengkhususan itu ada pada ayat yang saya sebutkan tadi, pada hukum ahkamnya. Dalam tafsir bil ra'yi, yakni ada ijtihad ulama-ulama kita. Secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bil qist atas seluruh daripada perbuatan kita, duduk bangun kita, pemikiran kita, jiwa kita, hati kita, semua atas bil qist. Di sinilah wujudnya dengan usul fiqh, termasuk juga di sudut qawaid fiqhiyah, yakni wajib kita jaga akal kita, wajib jaga hati kita, wajib menjaga jiwa kita, perasaan kita, dan wajib juga menjaganya akal orang itu, perasaan orang itu, hati orang itu. Semua kembali balik pada ayat ini. Dan ulama-ulama menyatakan dengan ayat ini juga menjadi satu ijtihad di kalangan ulama, yakni kita tidak boleh terus kata melekehkan, merendahkan, menghina satu-satu pendapat yang keluar pada akal seseorang kalau berkaitan dengan duniawi. Di pada ayat ini juga ini secara birra'i secara umumnya begitu. Sehingga pemerintahan pun, cara kita nak memerintah pun cara melalui ayat ini, sehingga menegakkan keadilan di sini, sehingga jangan yang bertentangan daripada keadilan itu sendiri, yakni sifat yang bertentangan dengannya adalah sebab disebut sebagai khianah dan juga kezaliman, penganiayaan. Dan atas seluruh perundangan kalau sekiranya memimpin, begitulah keadaannya. Kalau sekiranya dia diberi kuasa untuk memerintah, itulah keadaannya. Kalau sekiranya dia menjadi ketua, maka itulah keadaannya, sehingga dia berada dalam rumahnya sendiri. Dalam penafsiran tasawuf pula, bil isyari kata ulama, wa aqimul wazna bil qisti, iaitulah dalam jiwa dan hati kamu. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala dia memberi satu jiwa dan juga hati dalam diri kita dengan sesuatu yang sungguh-sungguh menakjubkan, dan satu penciptaan yang sungguh-sungguh mengajaibkan hati kita dan jiwa kita. Oleh kerana itu, jangan sampai hati itu terluka,
Jangan sampai hati itu rosak, jangan sampai hati itu binasa kerana keluar daripada apa yang telah diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wala tukhsirul mizan, dikembalikan kembali kepada hati kamu dan jiwa kamu. Itu di sudut tasawuf. Ini pun perlu juga, sebab apabila hati manusia dia dah lari, dia terseimbang, akal dah ikut tak seimbang. Bila akal dah tak seimbang, apa yang disebut di lidahnya pun tidak seimbang lagi. Apa maksud tidak seimbang? Dia keluar daripada pemikiran fitrah manusia itu sendiri. Keluar. Lalu dia akan memberi pendapat. Dia memberi pendapat. Seperti mana contoh dalam kajian dikatakan nombor satu yang paling banyak sekali dalam dunia orang-orang Kristian dalam kajian, barulah orang Islam. Lalu mereka, hati mereka dah tak seimbang, hati mereka dah rosak, hati mereka dah mati. Lalu mereka mengkaitkan, ini menunjukkan bahawasanya inilah agama satu-satunya agama yang terpilih di atas dunia, Kristian. Lalu kita melihat yang mengkajinya juga memang orang Kristian yang mesti nak menangkan agama dia. Cuma ada beberapa soalan yang mereka tak boleh nak menjawabnya kerana mereka mengakui memang berlaku atas mereka. Walaupun mereka paling banyak, tetapi persoalannya, adakah mereka yang paling banyak mengamalkan agama tu? Jawapannya tidak. Dikatakan mereka ada gereja, lalu ditanya berapa peratus di antara kamu yang pergi gereja setiap hari? Tidak ada. Mereka datang, di kalangan mereka dikatakan orang-orang yang taat dengan isu gereja akan datang pada hari Ahad saja. Kahwin saja. Sekadar itu. Kahwin dan juga hari Ahad saja. Yang lain mereka tidak akan pernah datang ke situ. Dan dikaji bahawasanya walaupun mereka ramai, lebih kurang hanya beberapa peratus saja yang mengamalkan agama mereka. Lalu walaupun Islam duduk bawah, tapi yang mengamalkan Islam dengan jumlah peratusan yang sungguh-sungguh besar. Buat kajian lagi, ini termasuk daripada ayat ni. Bila akal manusia, hati manusia dah lari, ini dia sudah tasawuf ni sebenarnya kehidupan manusia memerlukan dia. Seperti mana mereka percayakan tentang Yesusnya, Son of Godnya. Akan tetapi apabila Yesus ini dikatakan dia gay ke, maka tak ada siapa yang bangun untuk melawan orang tu. Tak ada. Dikatakan Yesus ini pun banyak kesilapan yang dia lakukan, maka tak ada siapa pun nak, orang kata, nak lawan balik dengan apa yang dikatakan. Bahkan boleh mengatakan Yesus itu my brother, dia boleh sebut brother dia. Tak ada siapa yang berani lawan. Tapi Rasulullah, apabila ada seseorang yang menghina Rasul, tengok umat Islam bangun macam mana. Kalau dia seorang yang sedang menghina Rasul, di depannya adalah orang Islam, kemungkinan dia tak sempat menghabiskan jalannya, dia dah kena beduk dulu dah. Dia kena pukul dulu dah. Jadi apa maksudnya di sini? Yang hati umat Islam kalau sekiranya berada di atas bil qisti ini, dia akan lurus. Itu penafsiran bil isyari kata ulama. Di sudut tasawuf dia akan dipraktikkan dalam kehidupan seseorang. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala dia mengulangkan kalimah mizan ini, wala tukhsirul mizan, ayat sebelum ni alla tataghaw fil mizan. Lalu kalau sekiranya ulama-ulama kita, lalu kalau sekiranya ditanya mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah ada kalanya dia mengulang lafaz ataupun perkataan yang sama. Lalu kata ulama, apabila satunya lafaz itu diulang seperti mana kalimah al-mizan, dia tidak lain melainkan menunjukkan bahawasanya pengulangan itu adalah untuk menyempurnakan akan timbangan ataupun dengan perintah-perintah yang telah diperintah oleh Allah
lebih sempurna lagi. Seperti mana kita baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengulangnya? Jadi pengulangan Ar-Rahman Ar-Rahim tidak lain melainkan agar kita mengetahui duduk, bangun, hidup kita atas Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Hanya pengkhususan Ar-Rahim itu hanya bagi orang yang beriman saja, tidak pada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal arda wada'aha lil anam, seterusnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu telah meratakan bumi untuk lil anam. Lil anam adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang berduduk tinggal, yang berjalan, yang ada kaitan dengan wal arda, iaitu muka bumi ini. Itu anam, bukan al-an'am, itu adalah haiwan-haiwan ternakan. Oleh kerana itulah baginda Rasulullah SAW, salah satu gelaran buat Nabi kita adalah Sayyidul Anam, penghulu bagi seluruh makhluk. Dia penghulu seluruhnya. Berapakah jumlah makhluk yang dicipta oleh Allah hanya diketahui oleh Allah. Berapakah jenis makhluk yang dicipta oleh Allah? Riwayat pada Abdullah bin Abbas, 1000 jenis makhluk, 1000 jenis. Daripada 1000 jenis makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu, 900 jenis ada dalam laut, 900 jenis dalam laut, 100 jenis di atas laut, atas daratan. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya laut yang dicipta oleh Allah bukan sekadar yang kita faham di sini. Bahkan planet-planet lain pun ada punya lautan. Bahkan dalam Quran juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Arash itu alal ma', Arash itu di atasnya lautan. Ma' itu adalah laut. Mana di langit Allah Subhanahu wa taala, di atas sana pun adanya laut juga. Seperti mana dalam satu riwayat dalam beberapa kitab tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahawasanya dia melihat Arash. Di bawah Arash itu adanya laut, satu lautan yang tidak sama seperti mana laut yang berada di bawah sini. Dan kedalaman laut itu juga diriwayatkan kedalamannya adalah 50,000 tahun perjalanan. Bawah atas itu adanya Arash Allah Subhanahu wa taala. Itu di atas sana lah. Jadi ini hanya contoh di bawah sini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan bumi itu wada'aha. Allah Subhanahu wa taala hamparkannya. Jadi maksud hamparkan di sini tidak lain melainkan kata ulama-ulama kita, memudahkan bagi makhluk-makhluk yang berada di bawah sini, yang berada di darat ini, untuk mencari rezekinya, makanannya, dan setiap daripada apa yang dilakukannya, diusahakannya, membuahkan hasil diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini sebagai hamparan buat kita, adalah mudah bagi kita untuk bergerak ke sana dan kemari, dan juga mengusahakan akan bumi itu sendiri dengan berbagai jenis tanaman. Lil anam, bagi semua makhluk yang memang dicipta untuk tanah. Dan sebagian kata ulama-ulama, lil anam ini juga dikaitkan dengan makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaitan dengan penciptaan, dengan air dan juga tanah juga. Lil anam, seperti mana manusia, tanah dan juga air. Haiwan, tanah dan juga air. Maka apa saja makhluk yang melata, makhluk yang hidup, juga daripada tanah dan juga air. Dan ada juga makhluk yang dicipta oleh Allah daripada air tanpa ada tanah. Antaranya adalah kuman, itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada air. Kemudian pula ada juga kuman yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah tanpa ada air pula.
Makna makhluk-makhluk yang halus yang dicipta oleh Allah, dan semuanya kembali balik pada Anam tadi. Makhluk-makhluk yang melata ataupun makhluk-makhluk yang berduduk tinggal di atas bumi ni. Fiha fakiyatu wan nakhlu dhatul akmam. Fiha, hadis ini dhamir kembali balik pada wal arda, iaitu bumi tadi. Yang ni di bumi itu fakihatun, yakni adalah buah-buahan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berduduk tinggal sehingga dirinya disesuaikan dengan tanah. Disesuaikan dengan tanah. Oleh kerana itu kita tidak pernah makan daripada makanan yang berada di langit, kerana di langit tidak ada makanannya. Itu pasal pengikut Nabi Isa ni, bila dia ikut Nabi Isa, dia jadi orang-orang bijak. Al-Hawariyun namanya. Jadi bijak. Sebagai ulama kata bukan sekadar Al-Hawariyun, siapa saja ikut Nabi Isa. Ada beberapa puluh orang. Apa maksud bijak di sini? Kalau dia nak minta, dia akan minta sesuatu yang berlainan daripada apa yang difahami akal. Masing-masing manusia dengan akalnya dia makan daripada hasilnya bumi. Di laut pun daripada bumi, tumbuh-tumbuhan daripada bumi. Apa yang kita nak kata makanan yang mana daripada langit? Tidak ada. Hujan yang turun pun menyimpan airnya dalam bumi juga. Lalu apabila mereka melihat ada keistimewaan atas Nabi Isa AS, lalu mereka mohon ma'idatan minas sama', ya Isa, kami nak makan makanan yang turun daripada langit. Kan luar biasa tu. Secara logik, di atas langit sana, kalau dikatakan makanan, siapa yang memasak makanan di langit? Di langit mana ada makanan? Tidak ada makanan. Para malaikat bukannya makan dan minum secara logik, tapi itu yang mereka minta. Ma'idatan minas sama'. Lalu Nabi Isa AS bertanya, mengapa kamu minta makanan begitu? Allah telah sediakan makanan hasil bumi untuk kamu. Wahai Nabi Isa, tidak lain kerana nak memantapkan iman kami dan agar kami jadikan itu satu perayaan buat kami. Kata mereka, bukan Nabi Isa AS yang minta kepada Allah. Ni pengikut-pengikut dia, pemikiran yang sampai begitu. Sebab apa? Mengambil kesempatan atas keistimewaan Nabi Isa tadi. Lalu Nabi Isa AS pun minta mereka sabar. Mereka tak sabar. Ya Isa, kalau sekiranya kami mahu, engkau mahu kami mengikutmu lagi, beriman, mohon saja kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana engkau mempunyai mukjizat dan doa yang mustajab. Nabi Isa AS kata sabar dengan apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka ni ibarat macam pelarian, tak ada tempat tinggal, ke sana kemari, ke sana kemari, sehingga pernah darurah mereka pernah makan babi, kata guru saya. Nabi Isa tak makan. Ni pengikut-pengikut ni dah keadaan darurat. Sekali saja, kata guru saya. Tentang perbahasan tentang babi itu adakah halal bagi umat yang terdahulu? Haram juga kecuali darurah. Bahkan dalam Islam pun haram kecuali darurah juga. Darurat ni bersangatan, terpaksa, tapi tak suka. Sekali juga bagi umat Bani Israel dulu pada zaman Nabi Isa AS. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan hukum ada dalam Injil, turun pada Nabi Isa. Haramnya makan babi kecuali darurah. Kemudian pula orang Kristian hari ini mengakui kisah tu. Cuma yang darurah mereka batalkan. Akhirnya mereka menghalalkan makan. Tetapi dalam kitab mereka mengharamkannya. Mereka menghalalkan pada praktikal. Mana bertentangan pada dia. Itulah maksudnya, bila mereka dah ada hujah pada lidah menghalalkannya, lalu mereka mengubah terus. Mereka sebut halal saja. Lalu oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dalam ayat ni juga bahawasanya fiha, kembali balik di dalam bumi juga. Jadi jangan pernah kita mohon kepada Allah, ya Allah aku juga nak makan seperti mana
makanan yang diminta oleh Bani Israel dulu. Ma'idatan minas sama. Jangan. Rasulullah melarang kita berdoa dengan cara begitu. Jangan. Disebabkan apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihi wasallam, ya Isa, mudah bagiku untuk turunkan makanan daripada langit. Hanya saja kalau sekiranya mereka tidak mahu beriman, aku akan azab mereka dengan azab yang tak pernah aku azab pada sesiapa pun di atas muka bumi waktu itu. Lalu Nabi Isa alaihi wasallam bila dia dengar saja wahyu gitu, lalu dia kata, ya Allah, kalau begitu jangan turunkan ma'idatan minas sama. Sebagai ulama tafsir mengatakan tidak diturunkan akan makanan daripada langit ini. Walaupun begitu, ada yang menceritakan turunnya makanan daripada langit itu. Ada juga ceritanya. Kalau sekiranya kisah itu sahih, maka hari itulah hari turunnya Maidah itu menjadi perayaan bagi orang-orang Nasrani. Tapi mereka meraihkannya tetap juga 25 Disember tu, Christmas. Jadi menunjukkan bahawasanya kisah ini tidak tahu sama ada benar berlaku ataupun tidak, ataupun mereka memang tak tahu kisah Ma'idatun minas sama. Kita saja yang mengetahuinya. Fakihatun ini pengkhususan. Maksudnya di sini berkaitan dengan buah-buahan, tetap dia adalah daripada hasilnya bumi. Itu pasal orang buat kajian, dia menanamnya pokok buah-buahan, tapi pokoknya tak menyentuh bumi. Jadi dia buat bahagian-bahagian atas ni, tak menyentuh bumi, tapi rasanya tak sedap. Pergi tengok pada pokok-pokok yang menyentuh bumi, rasanya asli sedap. Apa maksud di sini? Allah Subhanahu wa taala apabila dia tetapkan sesuatu, ya manusia boleh mengubahnya, tapi dia tidak akan capai pada keasliannya balik. Fakihatun wan nakhlu dhatu akmam, begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, wan nakhlu adalah pohonnya kurma, dhatul akmam. Yang mana dhatul akmam, yakni yang mempunyai akam mayang dia. Maksud menunjukkan bahawasanya kelopak mayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan di sini bahawasanya tidak ada pohon yang memiliki zatul akmam, melainkan adalah namanya pohon kurma. Pengkhususan di sini pohon kurma disebabkan mayangnya itu sendiri dikenali oleh seluruh orang-orang yang mengenal itu adalah pohon an-nakhl, iaitulah pohon kurma. Dan tidak ada satu pohon yang paling masyhur, terkenal dalam dunia melainkan adalah an-nakhl, pohon kurma. Kalau ditanya pokok-pokok apa yang paling nombor satu dikenal manusia pada zaman turunnya Quran, pada zaman umat yang terdahulu, nombor satu adalah pohon kurma. Sebab cerita pada zaman Nabi Musa tentang Fir'aun tu sendiri pun, bila di antara mereka beriman, ditangkap. Ahli sihir beriman, ditangkap. Orang Mesir yang beriman ditangkap, lalu disalib dia di pokok kurma. Ceritanya Maryam alaihi salatu wassalam, tak ke mana-mana dia dah rasa sakit, dia nak beranak dah. Allah Subhanahu wa taala kata pergi duduk di bawah bahagian pohon kurma, kemudian tolak pohon tu, maka akan gugurlah kurma untuk dimakan. Kurma juga. Jadi kisah umat yang terdahulu banyak kisah kurma, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Maka mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut fakihatun ini agak umum, macam-macam buah-buahan. Wan nakhlu adalah pohon kurma yang agak khusus, disebabkan kata ulama tidak ada satu pohon yang mana mempunyai buah yang sangat-sangat berkhasiat di atas muka bumi ini melainkan pokok kurma, buah kurma. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Rasulullah di Madinah, macam-macam buah-buahan yang masuk ke Madinah untuk orang Madinah makan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyatakan buah-buahan yang kamu makan yang ada syifa
hanya kurma saja, kata Rasulullah. Seperti mana dalam satu hadis sahih, Nabi kata, makanlah al-ajwa kerana syifa min kulli da', penawar bagi semua penyakit kamu. Al-ajwa, kata Rasulullah. Bahkan kalau sekiranya orang tu terkena gangguan, terkena sihir, kata Rasul, amalkanlah dia makan 7 biji pada setiap pagi. Lalu apa kaitannya 7 biji dengan sihir? Sihir ni ada kaitan dengan akal, mental. Lalu Rasulullah kata makan dia dulu. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberi sesuatu pada buah ajwah itu, ada sifat kerohaniannya juga. Kerohanian ni kita tak boleh nak nampak dengan akal kita, logik akal kita, mata kita tak, tapi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh kisah pohon-pohon ni semua pun ada hidup secara kerohanian. Kerohanian ni makna ibadah dia, ada wasilah untuk kita. Seperti mana kata Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Syarah Fathul Bari, pohon yang berada di atas pusara dia bertasbih sehinggalah memberi manfaat pada orang yang berada dalam pusara itu, kata Imam Ibn Hajar. Itu yang Rasulullah memecahkan pelepah tamar, Nabi pecah 2, cacat atas 2 kubu. Lalu Rasulullah ditanya, mengapa kau buat ya Rasul? Kerana aku melihat 2 orang ini diseksa, sedang diseksa. Semoga daripada apa yang aku lakukan, pelepah ini masih menghijau, mengurangi seksaannya. Lalu kata Imam Ibn Hajar, kerana pohon itu bertasbih dan juga dia memberi manfaat pada orang berada dalam. Ini menunjukkan pada kerohanian pohon tadi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang ulama-ulama Nusantara kita berfatwa, tidak mengapa kalau ditabur bunga, tapi bunga tu mestilah yang masih segar. Jangan dia dah mengering. Kalau dia mengering, barat dia mati, dia tak tasbih. Lalu dicurahkan air untuk membasahkannya, maka dia mempunyai tasbihnya dan memberi manfaat pada ahli kubur. Maka dalam mazhab Syafi'i, ulama kita berfatwa perkara itu tidak khurafat, perkara itu tidak bid'ah, dan diharuskan pada syarak. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.